Facebook dah ramai dah. Dekat Zoom pun dah ramai. Okey, kita start Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'd. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. Saya mute dulu semua. At least nanti kalau ada apa-apa soalan nanti baru ni lah. Macam mana nak mute ni? Mute all. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya ataupun boleh type dekat bahagian chatting. Okay, so pada malam ini kita saya nak buat terbalik sikit lah. Biasanya kalau kita buat sesi diskusi counter, selalu saya akan komen yang ahli group dulu kan. Saya akan komen ahli group dulu. Tapi malam ni insyaAllah saya nak komen yang dekat Facebook dululah. Okay, kita bagilah sekali-sekala bagi peluang kan untuk rakan-rakan yang belum jadi ahli grup. So siapa yang dekat yang on dekat Facebook, kalau nanti nak komen counter boleh senaraikan di situ, nanti saya akan tengok. Tapi sebelum tu saya nak komen dulu kita punya indeks. Kita tengok apa jadi dengan kita punya indeks. And then kita tengok sedikit lah sectorial index, baru kita tengok counter. Okay. Saya setting dulu saya punya chart. Okay, chart dah okay dah ni. Then saya buka index dulu, baru saya share. Saya index. Kalau sekiranya tuan-puan pakai TradingView kan, kalau sekiranya nak dapatkan data indeks waktu sebenar, mesti kena langgar juga. Okay, data indeks FTSE. Dia tak mahal pun kalau untuk data indeks. 1 bulan baru $1. Kalau setahun baru $12 je sebenarnya untuk indeks. Okay, tak mahal sangat lah. Okay, so saya share dulu supaya semua boleh nampak. Kalau nampak boleh komen sikit. Ni ada grup. Okay tak? Rakan-rakan dekat Facebook kalau nampak boleh komen. Okay, nampak. Okay, suara okay kan? Okay, cantik. Okay, so kita tengok indeks dulu. Tapi satu lagi sebelum saya lupa, malam ni kita punya sesi sampai pukul 10 suku je untuk discuss counter-counter untuk rakan-rakan dekat Facebook, sebab jam 10 suku ke atas saya nak buat sesi sambungan khas hanya untuk ahli-ahli grup sahaja. So kita nak discuss indikator yang saya baru modify, hasil daripada discussion dengan salah seorang ahli grup lah, Mat lah, salah seorang moderator yang dalam grup admin group EZP Indicators. Yang ini sebenarnya indikator ni adalah indikator yang berasal daripada indikator asal dia adalah SSRXFE. Okay? Tapi dah di-upgrade menjadi FE2 dan di-upgrade lagi menjadi FE2 MAT. Ni kira-kira macam special version lah, sebab ada idea baru dekat sini. Sebenarnya benda ni dah ada yang garisan horizontal overbought dengan oversold area ni, cuma saya saya tonjolkan dia balik. Okay, and then kita ada modify sikit dia punya setting lah berdasarkan idea baru tu lah. Okay, apa yang menariknya dekat indikator baru ni, dia lebih accurate and then dia lebih reaktif lah. Okay, dia lebih reaktif dan dia lebih accurate. So kalau tengok apabila ada sahaja signal tu memang reliable, yang reliable sangat lah untuk digunakan. Okay, reliable sangat untuk digunakan. Okay. So untuk kita punya indeks, seperti mana yang saya dah discuss sebelum ni, kita punya indeks memang dalam fasa untuk kenaikan. Okay, dan saya dah pernah buat dah dia punya wave sebelum ni, kalau sekiranya tuan-puan perasan lah. Okay, dia punya wave yang saya dah buat hari tu, kita start dari sini 01 kan, dia memang dah buat 2. Okay, then dia akan naik untuk buat 3. Okay, dia akan naik untuk buat 3. Ini yang monthly lah untuk monthly. Tapi dalam fasa dia nak naik, nak buat 3 ni, dia memang akan ada naik turun dia lah. Kalau kita tengok weekly punya,
Okay, ini adalah 1, 2. Okay, 2 dah habis, A, B dan C kan. So 3 ni sebenarnya dia akan lebih powerful lah kenaikan dia kan. Dia akan lebih powerful. Sekarang ni ada doji sikit. Hopefully dia akan sabun lagi kenaikan. Sebab apa? Kalau tengok dia punya garisan hijau dah mula berada di atas garisan merah, dan bahagian telur-telur ikan ni pun dah kalau istilah mudah dia dah menetas lah. Okay, dia dah menetas. Dia dah ada dah dot purple tu kan. Dot purple tu adalah candle apa, dot purple tu adalah reversal up signal. Okay, reversal up signal dekat sini. Sebelum ni dah ada dah extreme bottom, and then dia dah naik buat wave 1, sekarang wave 2, and then sekarang dia dah mula panjat nak buat wave 3. Okay, kalau kita tengok candle untuk index ni dia very strong. Dah ada signal UTC dah pun, UTC untuk weekly tau. Uptrend crossing untuk weekly, okay. And then dah ada break dia punya midline. Okay, dia dah break midline. Ingat tak yang saya cakap? Kalau sekiranya indeks berjaya break midline, dia akan naik lebih tinggi lah. Cuma sekarang dia kena break resistance yang ini. Okay, kalau saya pasang balik yang automatic resistance ni, kita dah nampak resistance yang dekat sini kan. So dia kena break yang itu, 1617 lebih kurang lah. And then sini adalah kawasan correction sekejap sebelum dia panjat lagi tinggi lah. And then kalau tuan-puan perasan, dia baru je habis dia punya correction phase dan dia dah masuk green zone. Okay, kalau saya tutup ni yang automatic support resistance tu, dia dah baru je masuk green zone. Hopefully bila dah dimula masuk green zone ni, dia akan buat rebound yang kuat lah. Okay, sebab dia dah lama downtrend kan. Sekiranya saya buat dia punya downtrend channel, okay, macam ni lebih kurang downtrend channel, dia punya breakout daripada downtrend channel dekat sini, area sini. So, kita tutup yang lain. Dia break area sini, okay, dia break, and then dia maintain je berada di atas downtrend channel tersebut. Kalau perasan dia maintain je di atas. So very nak cakap quite strong lah. Okay, saya kena betulkan sekali. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kalau saya ambil ni lagi okey. Saya ambil ni dia lebih-lebih sikit. Ini lagi okey lah. So dia rebound. Okay, dia 2 kali rebound tu, that's mean quite strong. Okay, quite strong. So kita punya FBM ke LCI nampak dia punya potensi dia untuk bersinar kembali memang dah ada lah. Okay. Okay. Dan kita tengok pula sectorial index. Saya pergi cepat-cepat lah nak discuss counter lagi kan. Teknologi masih strong, okay? Teknologi masih strong walaupun dia dah drop naik turun, tapi still masih lagi dalam trend yang bagus. Okay? Cuma dia dah ada overbought dia untuk monthly. Weekly masih okey. Okay, weekly masih okey. Dan weekly masih lagi nak menunjukkan yang dia akan meneruskan kenaikan lah. Okay. Daily dia akan buat retracement sikit. Tapi saya rasa dia akan just test je dia punya support dekat area sini lah. And then hopefully dia tak break. Kalau dia break, dia akan test yang sini kan. Lower, tapi hopefully dia tak break lah. Kalau dia tak break, dia akan maintain. Dia akan sambung lagi kenaikan ke atas. Okay, ini saya pergi cepat-cepat je. Kita tengok healthcare. Healthcare agak menarik hari ni. Tadi pun banyak kan counter-counter healthcare yang dah ada mula buat rebound. Dah 2 hari lah sebenarnya healthcare dah mula rebound sebab dah ada dah kan candle reversal up punya signal. Kalau saya buat in temporary downtrend, dia memang macam tu. Ni dia dah break dia punya temporary downtrend channel. Hopefully dia akan naik lah terus. Saya harap dia akan naik sampai 4,200 mata lah. Okay, dia akan naik. Sini pun dah mula ada dia punya segitiga putih tu kan. And then dah ada purple, okay, dot purple tu menunjukkan yang the reversal up signal lah. Okay, reversal up signal. Okay, ya. Okay, so untuk healthcare, kalau sekiranya tuan-puan nak mula tengok balik counter-counter healthcare dah okay lah, maksudnya indeks dah mula nak menunjukkan kenaikan. That mean certain counter yang berada dalam healthcare dah mula rebound. Okay, dah mula rebound. Okay. So kita tengok plantation. Plantation dah cantik, dah naik tinggi sebenarnya. So dia dah mula ada candle reversal
down signal, kena hati-hati sikit lah. Okay, untuk daily lah, tapi untuk weekly masih strong. So saya nampak weekly dia masih lagi nak naik. Hopefully dia akan naik sampai dia punya immediate resistance dekat sini. Sebab sini dia dah break kan, dia punya resistance dekat 7243 tu. So next dia akan test dekat situ. So plantation saya nampak masih okey lah kalau sekiranya tuan-puan nak tengok atau counter plantation. Plantation kan kita ada banyak kan, ada Arsawit, ada TSH, ada FGV kan yang utama kan, yang apa ni dia punya leader dia. JTS bukan. Apa lagi? Okay, next kita tengok construction. Construction masih cantik seperti mana yang kita dah discuss sebelum ni. Dia dah break dia punya immediate short term downtrend line, downtrend channel dan dah meneruskan kenaikan dah pun. So dia akan test 185. Okay, dia akan test 185 lah. Sebab dia masih lagi dalam arah menaik. Okay. Kalau kita buka dia punya 3S UTC, memang nampak cantik sangat sebab dia baru je habis dia punya red zone. Sini adalah starting untuk dia climb up. Dia dah keluar daripada red zone. Ini adalah green zone yang baru. Okay, green zone yang baru. So untuk counter construction ni saya ingat mungkin minggu depan lagi inilah kot kan, lagi menarik lah. Minggu depan dah minggu ke berapa ya? Minggu depan dah minggu terakhir dah untuk bulan November. So nanti bila dah masuk Disember akan ada window dressing kan, akan ada window dressing. Nanti tengok mungkin lah kan, masa window dressing tu banyak syarikat-syarikat yang canak-canak. Kita tengok nanti. Okey, dari segi energy punya sektor masih okey, mungkin masih okey. Dia baru je break dia punya short term downtrend line. Okey. Untuk weekly. Cuma long term dia tak cantik lah kan, wave ke bawah. Monthly. Weekly okey. Daily pun masih okey, cuma daily dia retrace sikit lah Dia dah naik tinggi. Buat wave berapa ni? Kalau saya tengok wave dia. Dia masih downtrend wave ni sebenarnya. Correction wave 1. Dalam proses correction dah tak habis lagi sebenarnya. Wave dia tak habis lagi. Okay. Cuma dia dah break dia punya downtrend channel tu. Hopefully dia akan naik. At least dia akan test yang ni lah. 835. Hopefully lah Tapi tak sure lah. Kita tengok macam ni. Ni dah mula menurun ke bawah. Mungkin temporarily lah cukup. Temporarily dia turun sebelum dia naik lagi kan. Okay, so kita tengok lagi transportation. Transportation masih cantik, agak strong. Lepas dia break dia punya downtrend channel tu, dia strong naik ke atas. Kalau tengok weekly dah 3 minggu dia panjat kan. So hopefully dia akan cecah ni sini lah. Dia akan cecah 808 anytime lah. Okay, mungkin dalam seminggu 2 lagi kan. Transportation. Okay, kita tengok consumer pun agak menarik. Consumer dah break dia punya downtrend channel. Sekejap ya. Saya nak reply sekejap. Okay. Mana dah? Okay. Okay, saya reply message tadi. Serius betul saya menaik. Nampak serius. Finance saya tengok sikit lah Finance masih okey. Agak menarik dia punya rebound ni. Tapi dia stop betul-betul dekat resistance yang sini. Okay. So kalau finance nak sambung panjat, dia kena break lah. Okay. Oh, saya lupa letak entry exit signal.
Patutlah macam ada kosong sikit. Dia kena panjat lagi. Okay. Tak ada exit signal lagi ni. Mana yang chatting tu dah hilang. Jangan bagi pressure dekat Mat. Siap Mat. Mak orang lama tapi baru nak start. Okay. Industri produk. Industri produk menarik, cuma dia dah ada exit signal, so mungkin dia akan naik lagi sikit lah untuk 1-2 minggu lagi baru dia akan drop lah. Kalau dia drop pun dia, saya ingat dia akan buat temporary je lah temporary sebelum dia sambung naik. Malam ni saya tak boleh lambat sangat, besok ada kelas Elliott Wave. So kalau lupa nak pesan, kalau sekiranya ada tuan-puan yang dah daftar kelas Elliott Wave besok dan dah bayar kan, tapi belum dapat lagi link untuk Zoom meeting besok, PM saya direct, okay? PM saya direct ataupun PM tapi kalau dah masuk dalam grup Telegram Elliott Wave tu dah ada link kat dalam tu. Cuma kalau siapa-siapa yang terlepas pandang tak masuk lagi dalam grup Telegram Elliott Wave tu tapi dah bayar sebelum ni, nanti PM saya direct, okay? Nanti saya akan bagi. Industri produk kita tengok properties dah makin menarik, okay? Kita punya properties sectorial index dah makin menarik. So anytime je ni dia akan naik lagi ni. Okay. Sikit je lagi dia nak break dia punya resistance. Once dia break ni dia akan test steady terus. Okay, then dia akan naik lagi. Okay. So majority kalau kita tengok sectorial index dah mula buat reversal lah. Dah nak mula buat rebound. So that's mean kalau kebanyakan sectorial index dah rebound, memang index pun akan naik lah. Okay. Telecommunication pun sama, masih agak menarik lah agak menarik. Dia dah break dia punya short term downtrend. Sekarang ni nak dalam proses nak meneruskan kenaikan. Kalau dia repeat dia punya same cycle yang ni, beberapa minggu dia naik ni, kalau dia repeat memang skema lah, dia akan repeat. Naik lagi kan. Okay. Utilities ni tak berapa lah, dah ada exit signal, dia akan drop dululah. Okay, so sampai situ dahulu untuk sectorial index. So saya kembali ke bahagian komen rakan-rakan dekat Facebook. Malam ni kita bagi peluang lah dekat rakan-rakan dekat Facebook, saya komen satu-satu. Saya komen mana yang sempat lah. Kalau tak sempat tu nanti next session lah insyaAllah. Okay, kalau tengok PA masih strong, okay, masih strong naik. Dia masih ada lagi dia punya candle reversal up signal, cuma dah ada exit signal tu kena hati-hati sikit. Okay, tapi ni weekly tau. Kalau weekly ni maksudnya dia akan naik sikit lagi lah. Okay. Daily menunjukkan dia akan naik sikit lagi. Okay, ni masih lagi nampak menegak kan, menegak nak naik ke atas. Dia punya garisan hijau ni pun masih lagi cuba nak break garisan merah ni. Kalau dia break dia akan naik lagi. Okay, belum ada tanda-tanda yang dia dah overbought. Okay, ada sebelum ni dah overbought, tapi yang sekarang yang latest ni belum ada. Okay, belum ada tanda-tanda dia nak overbought. So kalau saya kecilkan lagi ke time frame 4 jam, okay, time frame 4 jam masih strong lah. Okay. Kita tengok 3SUTC. Oh, masih cantik. Kalau 3SUTC masih strong dalam green zone, weekly pun masih strong green zone. So kalau tengok dari segi wave 0, 1, 2, 3, 4 dan 5, dia dah 5, dia dah wave 5, cuma tak complete lagi, sikit je lagi. Okay, mungkin 1-2 candle lagi. Tak, ataupun 1 candle, kena hati-hati sikit lah sebab dia dah ada exit signal kat sini kan. Ini 3. Oh, okay. Kalau saya tengok daily, sini adalah wave 3. So lepas habis je wave 3, sikit lagi dia akan naik sikit lagi, and then baru dia akan drop. Okay, dia akan drop buat wave 4. Tapi sebab wave 2 dia simple, wave 4 dia akan dah jadi extended. Ini besok lah dalam kelas Elliott Wave lah, saya explain besok lah yang detail lah. So sekarang this is just bagi yang overview je. Okay.
dah ada exit signal, sepatutnya dia akan drop. Tapi dia sebelum dia drop ni dia akan naik sikit lagi. Dia akan naik sikit lagi untuk completekan wave dia. Wave dia tak complete lagi. Last arm, okay, wave ke-5 dalam wave 3. So ada akan naik sikit lagi. So, tengok Widat. Cuma kena hati-hatilah, kalau dah profit tu boleh je kalau nak ambil profit. Saya tengok weekly dulu. Weekly masih cantik, cumanya dia dah mula overbought kan kat sini. So kena hati-hati. Okay. Nampak gayanya dia macam dia nak mula melengkung ke bawah dah kan. Kalau perangai Widat ni kalau dia melengkung ke bawah dia drop. Okay. Ni melengkung ke bawah ni, so dia akan drop. Tak ada exit signal tapi kat situ. Weekly nampak macam dah nak drop, tapi daily tak, masih belum menunjukkan dia nak drop. Okay, sini dah ada candle reversal up signal kan. Dah ada extreme bottom kat bawah ni. Sini dah ada overbought, oversold area. So hopefully dia akan naik sikit lagi. Sehinggalah dia ada exit signal. Kalau nampak Widat ni dia belum ada exit signal, so masih okey lah sebenarnya. Kalau saya gunakan Z2 punya indicators, dah ada dah pun candle reversal up punya indicators kat situ. Okay, ini saya buat dia punya ni temporary downtrend channel ni, bukan temporary, short term downtrend channel. Sikit je lagi nak break. Okay, once kalau dia break ni dia akan test 27 sen. Okay, break ni test 27 sen. Break 27 sen naik lagi tinggi lah, sebab kalau tengok trend dia masih cantik. Okay, generally kalau tuan-puan tengok dari bawah ni, entry ni sampai ke sini dia memang masih uptrend kan, masih uptrend, so it should be okay. Okay, kita tengok green YB. Jangan tanya banyak-banyak, jangan tanya banyak-banyak sangat. Seorang satu cukup lah. nanti dia akan bertindak juga kan, ramai-ramai tanya. Okay, green YB weekly cantik. Okay, masih ada lagi candle reversal up signal dan belum ada exit signal. Tengok yang FE2 ni, Mat punya FE2 ni kan, belum habis, belum apa ni, baru start je. Okay, baru start je. Tak siap ada ni lagi, dia punya segitiga hitam ni kan. Segitiga hitam tu quite powerful lah. Okay, baru start je. Jauh lagi lah kot. Kalau tengok dari segi wave dia, sini 3, 4, dia nak buat 5. Okay, dia nak buat 5. So weekly okay, menarik. Cuma daily dia ada exit signal tu sikit. Kalau macam ni nampak gaya je dia nak retrace dulu sekejap lah. Saya nampak macam dia nak retrace sikit sebelum dia sambung naik lagi. Sebab kalau tengok apa kebiasaan yang berlaku sebelum ni, walaupun ada satu exit signal pun dia retrace. Okay, macam ni, satu exit signal je dia dah retrace dah. Ini 2 dia retrace, ini 1. Tak tahulah, mungkin most probably dia retrace dulu lah kan. Mungkin tak banyak lah, mungkin tak banyak, beberapa candle sebelum dia sambung kenaikan. Okey, permaju, kita tengok permaju. Saya kena pergi cepat-cepat ni. Permaju daily belum menarik. Macam hari tu saya cakap kan, hari tu sekiranya permaju nak jadi cantik, dia kena break dia punya resistance yang ni. Dia kena break resistance pada 215. Kalau dia tak break resistance 215, dia akan sambung kejatuhan. Okay, sebab sini kalau kita nampak dia buat low, dia buat lower low. Okay, kalau dia buat low, higher low and then higher high, dia uptrend. Tapi kalau sekarang nampak dia masih lagi nak sambung downtrend. Okay, ada risiko sikit lah kat situ. Okay, long term punya, long term weekly kan masih downtrend. Okay, long term masih downtrend. Kalau saya tengok macam ni, kita sambung dia punya, kita buat dia punya channel macam ni. Okay, itu dia punya channel tu. Target dia untuk dia break dia punya downtrend punya apa ni, channel jauh lagi, area sini lah. Okay, area situ. So kalau dia sambung kalau dia sambung ke bawah, jauh, makin jauh lah. Okay, makin jauh. So risiko lah kat sini. Tengok monthly. Monthly pun sama lebih kurang lah, masih lagi nak drop. Okay, tapi cuba saya pasang indicators 3SUTC apa jadi. 3SUTC kalau tengok monthly dia masih strong downtrend ni. Okay, masih strong downtrend, baru je masuk dalam red zone.
Weekly dia belum habis. Dia memang dah nampak ke arah nak menguncuk kan. Tapi kita tak tahu dia nak buat apa kan. Mungkin dia nak sambung lagi jatuh ke bawah, sebab kalau nampak kat bawah ni dia macam nak kembang ke bawah. So weekly masih strong bearish, okay? Masih lagi dalam zon merah. Cuma daily lah, daily agak okey sikit sebab dia nak mula menguncup dah. Okay, dia nak mula menguncup. Hari tu dia cuba try. Dia cuba lagi try lagi kan, 2 kali kan. Ni cuba, ni try. Candle ni cuba kan, dia ni try. Tapi tak berjaya, okay. Dia tak berjaya sebab dia kena break ni. Dia kena break 215. Kalau tak break 215, dia akan sambung. Ni, overbought area. Okay. And then dah break dah overbought punya line. Okay, ini overbought line. Di antara dua garisan ni, overbought line. Break ni, habis lah kan. Dia dah drop dah lah. So, basically pemaju masih tak cantik lah. Okay, masih tak cantik. Kalau sekiranya tuan-puan sangkut kat dalam tu, memang kena plan betul-betul lah, sama ada nak exit ke nak apa-apalah nak discuss detail tu, memang kena jadi saya punya klien. Nanti saya akan bagi advice untuk portfolio review. Kita discuss detail macam mana. Okay. Solar West cantik. Okay, Solar West cantik. So kalau kita tengok monthly, okay. Monthly dia baru start je 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia dah buat wave yang kelima. Ni adalah wave yang kelima monthly. So sepatutnya dia akan naik beberapa candle lagi. Okay, dia akan naik 1-2 candle lagi ke macam tu kan. Weekly pun sama. Dia ada anomali kat bahagian sini. Kalau ahli group yang dah masuk kelas edit wave, dia akan faham lah anomali dalam wave. Okay, ada anomali kat sini. So wave pun tak semua perfect. Okay, wave pun ada anomali juga. Sama macam manusia lah, tak semua manusia sempurna kan. Ada yang buta, ada yang tak ada tangan, ada yang tak ada kaki, ada yang pekak kan. So tak semua yang sempurna lah. Wave pun sama, dia tak 100% perfect, dia akan ada anomali. Tapi kalau tengok weekly Solar West agak menarik. So sini pun dah ada signal kat situ, and then dia punya candle reversal up signal quite strong, menaik. Satu je apa ni, untuk lebih kuat Solar West kena break area ni. Satu apa ni, harga ni 1640. Dia break 1640, dia akan pajak lagi tinggi lah. Okay. Dia agak lama tau accumulation dia. Kalau kita tengok Solar West punya accumulation area dari sini, okay. Tu dalam dia punya downtrend ni accumulation lah kan, downtrend ni kan. So betul-betul dia break dekat situ. Okay, betul-betul dia break dekat sini. First dia try, then dia drop balik. Second try, ini first try, second try, third try, baru dia break. Maksudnya 3 minggu dia ambil masa untuk break dia punya downtrend channel. Aku apa ni, lama jugalah kan. Lama jugalah. That's why dalam pasaran saham ni, sabar itu duit. Okay, sabar itu duit. Kalau kita tak sabar, memang payah sikit lah kita nak profit. Okay, tengok daily. Daily masih okay. Okay, daily masih okay. Quite strong lah cuma itulah, kena plan betul-betul lah. Jangan pergi masuk kat puncak pula kan. Biasa kita selalu kejar-kejar harga, kejar-kejar, dah dapat harga kat situ, dia drop balik, kita dah sangkut. So macam mana nak mengelakkan kita terkejar-kejar harga, kita kena ada indikator yang bagus lah. At least indikator tu dah menunjukkan dah ada exit signal. Kalau nak lebih sharp untuk kita exit, saya selalu guna time frame kecil. Biasa kita akan tengok dalam setengah jam ataupun dalam 15 minit. Okay, dia lebih sharp. Okay, cuba tengok yang 15 minit kan. Yang 15 minit dah ada banyak dia punya exit signal. So apabila ada exit signal, dia memang akan react. So apabila ada cause, akan ada effect. Cause and effect kan. Cause and effect. Ataupun kalau selalu saya bagi contoh macam ubat bius. So kalau ada exit signal ni, macam kena suntik ubat bius, dia akan kebas. Habis ubat bius dia akan naik kan. Dia akan bangun, and then kena bius balik, dia akan kebas lagi, balik tidur lemah-lemah. And then habis ubat bius, dia akan bangkit. Kena bius balik, dia akan lemah. And then dia akan bangkit balik. So dia punya fasa lemau tu, tidur-tidur mengantuk tu ambil masa. Tapi ini untuk 15 minit lah. Okay. Kalau 15 minit ni maksudnya tak lama lah, kena tunggu kan. Tapi still dia accurate. Okay, dia accurate. Ini masa sebenar, dia muncul je exit signal tu, dah kena standby dah. Okay. Kalau belum keluar lagi, kalau nak short term,
Kena cepat lah kan nak dapat beberapa bit. Kalau nak invest lain cerita. Kalau nak swing lain cerita lah. Kalau nak swing pakai lah time frame besar. Daily dengan monthly pun okey kan. Daily dengan weekly pun okey. Kalau nak swing relax je. Kalau nak short term, intraday, FIFO dan sebagainya kena cepat lah. Okey. Okey, kita tengok QES. Hari ni sampai 10 suku je tau. Lepas ni saya ada sesi khas dengan ahli-ahli grup sahaja. Okay, kalau tengok case ni dia memang dah tukar trend dah. Sepatutnya dia dah jadi uptrend. Weekly masih okay. Let's say assume sini adalah wave 3. So dia dah habis 4. Cuba kita tengok adakah dia dah betul-betul habis ke tak. Okay lah ni. Kalau tengok macam ni dia dah break dah dia punya downtrend channel tu kan. Sepatutnya dah habis 4. Dia akan sambunglah kenaikan buat 5. So next dia akan test adalah pada 405. Okay, 405 adalah strong, consider sebagai strong resistance lah. Okay, kalau tuan-puan tengok gun punya resistance ni. Okay, kalau saya pasang gun punya resistance, resistance kuat pada 400. Okay, kalau dia break 400, dia akan terus ke 430. Kalau tak break tu dia akan drop balik. Okay, dia akan drop balik. So di antara 400 dan automatic resistance pada 405. So dua tu lah untuk menjadi rujukan kita lah 4 ringgit. Clear, okay. MASB, okay, kita tengok MASB. Warren MASB Warren. Kalau Warren jangan lupa check dia punya bila tarikh mati tau. Sebab 14 hari sebelum dia mati dia akan koma dahulu. Dalam masa koma tu tuan-puan tak boleh nak buat apa kecuali convert pergi Malaysia ataupun tunggu dia burn. So kena belajar sikit lah benda tu. Okay, 0134. Okay, dalam wave yang keempat, hopefully dah habis wave yang keempat. So sikit masa lagi dia akan naik lagi lah. Kita tengok mak dia. Dia biasa dia akan ikut je mak dia kan. Long term downtrend habis. Tengok sini starting dia downtrend ni. Kalau buat channel pun memang nampak sangat dia downtrend. Cumanya dia sekarang dalam fasa rebound, so should be okay lah. Sepatutnya dia akan test sampai 530. Okay, 530. Okay, mak dia pun okay lah. Agak menarik juga lah. Cuma dah banyak exit signal ni kan. So kena hati-hati sikit lah. Mungkin dia akan naik sikit lagi 2-3 candle baru dia akan drop lagi. Okay, kita tengok Parlo. Ini saya tengok dekat Facebook semua ni. Untuk ada ahli group tak apa. Kita relax je malam ni. Kita relax sikit. So 1, 2, 3, 4. Untuk short term. Okay, untuk short term. Sebab saya nampak kan dia macam Parlo ni. Okey lah, agak menarik. So, sekarang ni pun dah ada apa ni, bullish engulfing kan. Ada bullish engulfing. Dia baru nak masuk dalam oversold area. So sebaik-baiknya tunggu habis oversold sebenarnya. Baru dia okey kan. Sebab nampak masih nak drop lagi ni. Tak ada lagi candle reversal up. Dia ada candle reversal down. Tapi dia tak ada candle reversal up. Okay. Hopefully dia tak drop sangat. Tapi kalau tengok pada candle dia nak drop tau. Macam mana saya cakap tu, sebab tengok dia punya channel dia macam tu. So dia akan drop. Unless kalau dia break channel ni naik ke atas, then baru dia tukar. Okay, dia belum tukar lagi ni. Okay. Saya tengok daily lah dah habis dah dia punya wave. So sekarang dalam correction wave. Okay. Correction wave ni kena hati-hati. Kalau tak pandai nak trade dalam correction wave, memang sangkut. Sebaik-baiknya tak trade lah dalam correction wave kan. Tapi kalau tak trade juga tak boleh lama lah, kena short term je lah. Okay. Hopefully dia dah habis lah. Okay, hopefully dia dah habis lah correction wave. Ini pun dia punya downtrend punya channel pun dah break. Okay, kalau tengok daily okay, ada potensi. Daily okay untuk short term lah Dah ada candle reversal up. Kalau dia repeat the same cycle, ini dia akan sambung je lah naik. Sini agak strong juga ni.
Boleh, perlu okey. Daily okey. Weekly okey lah sebab dia ada candle engulfing tu kan. Daily dia dah break dia punya downtrend channel kat sini. Okey, tu dia punya downtrend channel dia. Dah break. Hopefully dia sambung naik lah. So next dia akan test adalah pada 550 and then next lagi 575. So jauh tu. Okey. Jauh lagi lah Kangar. Kangar Paris. Okey, Kangar sebenarnya dia major downtrend. Okey. Major downtrend. Okey, kalau tuan-puan tengok kan, ni major downtrend. Bila dia nak reverse, dia tak ada tanda-tanda dia nak reverse lagi lah. Dia kena break ketinggian tertinggi baru dia akan reverse kan. Cumanya short term, monthly dah ada bullish engulfing. Tapi walaupun ada bullish engulfing, nampak tak ni exit signal tu? Itu yang kita takut tu. Ada exit signal ni, bahaya sikit. Okay, mungkin dia akan react ni exit signal, dia akan sambung je drop. Okay. Kalau downtrend, major downtrend, dia boleh sambung drop lagi bawah. Cuma untuk weekly ada sikit lah ada satu candle reversal up signal, so hopefully dia akan rebound sikit. Dia akan rebound, mungkin boleh cecah 330 lah kalau holding power kuat kan. Okay. Daily short term uptrend. Okay, short term uptrend sebab dia buat low, high, high, low, high, high. Tak, dia buat low, high, high, low, high. Tapi sini dah downtrend. Okay, sini dah downtrend. Cumanya dia downtrend, sini adalah tanda-tanda yang dia nak buat reversal up balik. Okay, reversal up balik. Sebab dia buat low, dia buat high low. Cuma dia tak ada high high je. Kalau sekiranya dia break 225, okay, dia break 225 dia cantik. Tak break 225, kita tak tahu dia nak pergi mana. Sama ada dia nak sideways terus atau dia nak drop. Macam itulah. Beli 210. Kalau beli 210, boleh hold, tak ada masalah. Tak ada exit signal lagi ni. Ada entry tapi tak ada exit. So should be okay lah. Okay. Kadang tuan-puan trade ni kan, saya pun tak tahu tuan-puan masuk entry apa semua berdasarkan apa kan. Apa teknik yang tuan-puan buat, apa ni yang tuan-puan gunakan. Entry tu berdasarkan apa, macam mana cara tuan-puan buat kajian chart dan sebagainya. So saya tak tahu. Kalau dalam group tak apa, sebab kita guide, kita ada syllabus yang belajar ni, kita ada step by step macam mana nak buat kajian counter dan sebagainya. So ahli-ahli group memang walaupun peringkat awal memang nampak terkial-kial kan, tapi kalau dah belajar berbulan-bulan dalam group kan, 4 bulan, 5 bulan, kadang bulan pertama pun dah tahu dah terror dah nak baca chart macam mana kan, indikator apa yang perlu, apa semua, mana exit, mana entry kan. So tu kalau dalam group at least saya boleh advise, saya boleh guide, saya boleh monitor kan. Tapi kalau tuan-puan tak ada dalam group, saya tak boleh nak buat apalah. So tuan-puan kena decide sendiri macam mana nak exit, macam mana nak entry kan. Sebab untuk klien saya boleh je advise mana exit, mana entry. Untuk bukan klien tak boleh. Okay. Okay, kita tengok DJSB. Tapi kan saya selalu adalah guru-guru sebelum ni lah, saya punya guru-guru pesan lah. Kalau sekiranya kita terlampau berkira sangat untuk belajar, nanti jumlah yang kita lost tu jauh lebih besar daripada jumlah yang kita bayar untuk belajar. Percayalah saya cakap. Okay. Okay, TGSB short term downtrend. Kita tengok weekly dia. Short term downtrend. Long term masih uptrend. So sini kesan daripada exit signal dia drop dulu. So sekarang tak nampak lagi yang dia akan stop untuk dropping. So masih lagi strong candle reversal down signal. FE2 pun masih lagi masih strong nak drop ke bawah. So dia baru lepas dia punya overbought area kan. So belum masuk lagi oversold area. So lambat lagi lah, dia akan drop lagi lah ni DJSB ni.
Okey, kesan daripada exit signal tu. Okey, kesan daripada exit signal tu. So belum ada lagi tanda-tanda ni nak rebound lah nampaknya. Okey. Kalau sangkut kat dalam tu sedih jugalah sebenarnya. Especially kalau tuan-puan beli dekat harga yang ada exit signal tu kan. Memang kita dah tahu dah harga puncak kan. Memang sepatutnya tak ada lah entry kat situ. Kalau ada indikator ni at least dia dah bagi tahu dah ni re-entry kan. Exit. So kita dah standby. Okay. Kita tengok cash. Oh, ada 3 minit lagi. Ahli-ahli group standby. Nanti kita akan buat sesi khas untuk penerangan indikator baru FE2 MAC punya. Okay, cash. Kalau tengok cash ni dia okay. Dia masih lagi nak naik. Cuma sekarang ni temporary retracement lah. Temporary retracement dia break dah pun downtrend channel, so dia akan sambung kenaikan. Okay, cuma dia rehat sekejap. Okay, rehat sekejap sebelum dia naik lagi. Ni sikit je ni. Jangan risau lah. Okay. Boleh cari peluang lah kan. Kalau macam temporary retracement tu sebenarnya peluang lah. D-Nex. Ya, saya buang dia punya ni. Lukisan-lukisan ni. Short term masih okay. Masih lagi dalam channel. So D-Nex kena break 250. Kalau dia tak break 250, dia akan retrace balik. Tapi saya nampak gaya ni dia sedang mengumpul kekuatan untuk break 250. So anytime dia akan break. Okay. Lagipun energy punya sektor kan dah makin cantik kan. So dia akan follow je lah. Okay. D-Nex. Okay. Anak dia tengok. D-Nex ni ada anak. Anak yang keempat. Anak dia tak nampak sangat lah. So agak slow sikit ni punya gerakan dia. Oh, tapi weekly dia agak menarik. Okay, weekly dia agak menarik. Dah ada signal lah. Okay. So tunggu je lah. Jap. Okay, kita tengok jap. Okay, dia seminit je lagi. Lepas tu saya off live Facebook. Jap major downtrend ni. Kan? Betul lah. Major downtrend. Okay, major downtrend. Betul-betul major downtrend. Dari sini dia drop. Cuba dia tak boleh nak drop dah sebab dah murah. Okay. Masih boleh lagi 20 sen. Dia buat low kan, dia buat low. So dia akan pergi lagi low. Cuma sekarang dia rebound sekejap sebelum dia sambung. So kalau nak swing lama tak sesuai, untuk short term okay. Weekly dah ada tanda-tanda rebound sikit lah tapi saya tak expect dia akan break lah yang ni. Mungkin dia akan stop sini sebelum dia drop lagi bawah. Okay. Sebab dia major downtrend. Okay. MMAG. MMAG ni tak kuat lagi ni. Dah habis dah dia punya oversold area. So sepatutnya dah okey dah ni. Kalau weekly ni nampak macam dah mula nak rebound lah. Okay, dah mula nak rebound. Daily pun dah okey, dah mula nak rebound. So sepatutnya dia dah break lah dia punya temporary downtrend channel ni kan. Dari sini. Oh tak lagi, belum lagi, sikit je lagi. Okay, sikit je lagi. 1-2 candle lagi dah okey dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, 1-2 candle lagi okey dah. For hourly menarik, okay. Dah habis dah kesan pada exit signal tu. Okey lah saya nampak MMAG ni agak menarik lah. Kalau kita kecilkan lagi time frame dia nampak lagi menarik. Oh dah, saya dah overshoot masa. So saya minta maaf banyak-banyak kepada rakan-rakan dekat Facebook. Tak sempat nak cover habis. So kita stop sampai situ dahulu. Saya nak sambung sesi dengan ahli-ahli group. So saya minta maaf kalau ada salah silap ataupun tak sempat nak komen kata-kata tuan-puan. InsyaAllah besok saya ada kelas Elite Wave dengan peserta-peserta besok. So kalau sekiranya tuan-puan masih lagi nak
daftar, baru masih nak berdaftar kan, baru nak daftar, boleh terus ke ni saya share yang link borang ni, saya share. Okey, untuk kelas besok saya letak dekat bahagian komen. Sekiranya tuan-puan nak daftar untuk kelas besok, malam ni last lah pendaftaran. Okey, so besok kita dah start kelas dah. So nanti dah daftar tu saya akan bagi link apa semua. Semua link tu ada kat dalam grup Telegram untuk kelas besok. So besok just terus klik je link tu dah boleh masuk dah. Okey, sampai situ dahulu. Kita jumpa lagi. Saya nak off untuk live streaming. Okey, wallahualam.